السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك. اللهم أصبحنا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kenikmatan yang besar kepada kita untuk kita hidup lagi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini saya nak sebut berkenaan dengan satu perkara yang agak penting untuk kita memahami dengan baik. Itu berkenaan dengan syariat Islam ini. Yang kita sebut sebagai syariat Islam ni, itu peraturan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita ini. Karena Islam ini satu nama yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang beri nama. Dan Allah Taala telah sebut bahawa wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam ni sebagai cara hidup kamu. Apabila kita sebut Allah Ta'ala redha Islam ni sebagai cara hidup, bermakna kita kena cari macam mana cara hidup Islam yang sebenar. Cara hidup Islam ni dia menyentuh berbagai perkara. Kalau kita boleh tengok dalam kitab-kitab Maqasidus Syar'iyyah, maksud syariat ini untuk menjaga beberapa perkara, di antaranya Islam, dia akan jaga akidah. Islam akan jaga nyawa, maruah, keturunan, harta benda. Yang disebut sebagai perkara ad-daruriyat, perkara yang hendaklah diutamakan berbanding daripada perkara yang lebih utama. Dia ada beberapa peringkat. Yang pertama dia panggil ad-daruriyat, perkara yang penting. Yang kedua dia panggil perkara hajiyat, perkara yang kita berhajat kepada perkara tersebut. Dan yang ketiga ni dia panggil tahsiniyat, itu satu perkara yang mana pelengkap kepada kehidupan itu. Tiga ni dia kena duduk dalam keadaan pertimbangan yang baik. Timbangan yang baik ni maknanya kita kena dahulukan perkara-perkara yang berbentuk daruriyat, perkara utama. Yang paling utama sekali dalam kehidupan bersyariat ini, manusia mesti ada akidah.
mesti ada akidah. Dan dia tidak dinamakan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jika dia tu tidak ada akidah. Akidah ni benda yang teratas, yang membezakan di antara baik dan buruk, dan juga yang membezakan di antara terima ataupun tidak amalan tersebut, itu masalah akidah. Kerana orang musyrikin Mekah sendiri bukan tidak ada orang yang baik, ada. Bukan semua musyrikin Mekah tu jahat. Ada yang perangai dia elok. Tapi dia disebut sebagai musyrikin walaupun perangai dia elok. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah sebut beberapa perangai elok dia. Ja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Dia beri minum orang mari haji, perkara yang baik. Menyediakan air minuman untuk orang mari haji itu satu perkara yang baik. Sebab orang mari haji ni orang yang musafir, jauh. Dia sediakan minuman, air zam-zam untuk orang yang mari haji. Wa imaratal masjidil haram. Dan dia imarahkan Masjidil Haram. Puak musyrikin Mekah ni mengimarahkan Masjidil Haram. Bukan masjid kampung kita ni Masjidil Haram, tapi Allah Ta'ala bagi ukuran. Kaman amana billahi wal yawmil akhir. Sama ke mereka rasa benda tu lebih besar mereka buat berbanding dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bermakna kamu buat baik satu perkara, kedua perkara, tiga perkara sekalipun, tapi tidak didasarkan kepada akidah yang betul, maka benda itu ditolak sama sekali. Itu pertimbangan yang disebut sebagai al-muwazzanat, pertimbangan. Tidak diterima oleh Allah. Baik. Akidah Islam ni, dia mesti menyeru manusia menghambakan diri kepada Allah, yang kita sebut sebagai na'budu wa nasta'in. Dia mesti pada Allah, tidak pada yang lain. Kalau ada minta dengan benda lain, minta dengan orang mati ke, minta dengan pokok besar ke, minta dengan apa sahaja, itu bukan daripada akidah Islam. Ini benda yang kita kena pegang sampai bila-bila. Kalau adalah satu ibadah yang mengajak orang kepada menyeru selain daripada Allah dengan cara meletakkan benda tu perantaraan dengan Allah Ta'ala, itu bukan mari daripada agama, kecuali benda diizinkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu, hasil daripada tidak memahami perkara inilah yang menjadi asbab dan musabab seseorang itu tergelincir akidah dia, boleh jadi syirik pada Allah. Kita duk baca musyrikin Mekah, kita tak pernah tengok musyrikin Melayu. Kita baca ayat Quran, musyrikin Mekah kan? Baca ayat ni, musyrikin Mekah. Musyrikin Melayu pun lambat. Musyrikin Melayu duk percaya pada tasbih. Tasbih ni begini, siapa dia baca tasbih ni boleh begini. Kerana tasbih ni dibuat oleh seorang ustaz ni, seorang syekh ni, dia buat sendiri. Tasbih lain tu mungkin harga RM10, RM2 je kadang-kadang di Mekah tu dah. Hak dia tu RM350. Yang pertama sekali dibuat daripada batu permata. Jenis batu permata yang mana boleh menyembuhkan penyakit. Ya, kalau letak dalam air, minum air itu jadi sembuh penyakit. Kita dengar macam biasa je, tetapi soal menyembuhkan ini Allah. Ada kata memanglah kita pun Allah Ta'ala juga sembuhkan, tetapi asbab je dia kata tu. Kita tanya, nak letak asbab pun kena ada orang yang
kata bahawa benda tu yang terbaik. Kita ada pengamal perubatan disebut sebagai doktor. Kalau tasbihmu tu hak molek sekali, kita kata tutup hospital, tutup klinik. Doktor-doktor hak pergi mengaji Australia ke London ke, habis masa guna tasbihmu je nak ubat penyakit. Pagi-pagi nak suruh marah dah. Kenapa kan ni? Ini benda yang membawa kepada syirik. Kalau orang tanya ada ke ustaz? Ada duk masuk dia kepada kalangan ustaz-ustaz sendiri yang bawa dia. Dia mesti PKP, ceramah tak boleh, dia berniaga pakai lagu ni. Baiklah membaiki nasi Arab. Tak ada terlibat dengan syirik apa. Nah, duk berniaga benda lagu ni. Dia buat marilah macam-macam lah. Kayu tu tak kayu ni lah, benda tu tak benda macam-macam dia buat mari. Berniaga. Ada kawan seorang tu, dia pergi dekat pameran baru ni. Kayu, dia kata kayu Nabi Nuh buat bahtera dia. Dia beli. Dia kata saya beli tu ustaz bukannya nak percaya sangat, dia kata. Tapi saya nak tengok kayu tu jenis apa. Dia kata. Kawan tu cerdik juga. Tidak bodoh kawan tu cerdik. Dia pakar bahagian kayu-kayu ni. Saya biasa buat pergi gaharu ke dia, gaharu tu kan. Tu, kayu tu. Dia buat nilai yang harga lah. Memang dia reti lah. Dia buat nilai harga. Bagi kayu ni, nak jual Saudi. Kalau musim saya pergi ke Mekah tu, berapa ni boleh letak harga ni. Dia nilai harga ni banyak ni, kayu ni lama ni. Dia pandai. Saya pergi di Saudi, bawa kayu kawan ni. Letak di kedai Arab tu. Arab tu tengok. Arab tu kata harga tu sama, lebih kurang dengan dia sebut. Lebih kurang dengan sebut. Dia kata kayu ni harga sekian. Oh. Saya orang panggil siqah, orang panggil percaya dalam kawan ni sebab dia memang reti dia masuklah hutan mana pun. Mojo tak kena makan di harimau. Kita duduk kemah sini ni, belakang tu bunyi kata mapuh lah aku hari ni. Kita takut. Hantu tak takut main dengan harimau ni. Kita nak berlari sakit lutut. Dia kata tak apa, yang tak duduk diam. Dia kata duduk diam. Dia pasang unggu api semua tu lari. Masuk lautan tu, gaharu. Macam-macam. Jadi kawan saya ni dia beli kayu tu. Dia balik tengok apa semua. Dia kata kayu ni, kayu pine yang kena panggil apa ni tak? Ni kayu hak buat meja ni. Dia kata kalau ikut sejarah kayu ni, dia kata tak siapa seribu-ribu tahun kayu ni jenis kacukan kayu yang baru. Kata dia. Betul ke tak? Wallahu alam lah. Dan yang tu boleh dakwa bahtera Nabi Nuh buat dengan kayu ni. Ni kayu meja tuan-tuan ni. Jangan duk ambil pula sikit seorang balik kebuh pula. Susah tak ada meja kita nak ceramah. Nampak ni? Jual berapa? Beratus jual besar ni. Baru-baru ni. Jabat agama ke siapa ke nampak tengok benda ni macam sepandang sebelah mata. Banyak orang bukan pejabat agama boleh lah. Tengok sebelah mata. Kalau benda-benda lain tu nampak cerah sangat mata. Kita duk mengajar sunnah ni nampak cerah mata tengok kepada kita. Sebab mengajar sunnah Nabi. Hak ni mengajar orang jadi syirik. Mu tengok ke mata ke mu tengok kepala lutut? Kita tanya dia. Mu tengok dengan matamu ke mu tengok dengan kepala lututmu? Siapa mu tak nampak benda ni syirik? Ini kerana tidak memahami maksud syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Itu punca utama sekali. Jika kita memahami maksud syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni, kita tidak akan terlibat dengan benda itu. Maksud syariat macam mana Ustaz kalau orang tanya? Tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita di atas muka dunia untuk liya'budun, untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Itu nombor satu.
Dan untuk liya'budun ni, untuk jadi hamba Allah, macam-macam orang buat untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu benda yang tidak sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana baik kita tengok ayat Quran. Ara'aita man ittakhadhahu hawah afa anta taqunu alaihi wakila am tahsabu an aktsaruhum yasma'una aw ya'qiluna inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Surah Al-Furqan ayat 43 hingga 44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dalam nak menjadi hamba kepada Allah ni, ada orang yang meletakkan hawa nafsu sebagai Tuhan. Mana boleh? Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara ke atasnya? Atau kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesak daripada binatang ternakan itu. Kerja lagu ni Tuhan kata bukan kerja manusia ni, kerja binatang. Kerja lagu tu. Dalam nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, saya sebut tadi, jalannya begitu banyak, tapi jalan satu je yang selamat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini merupakan jalan aku, jalan ta'abbud, jalan mengabdikan diri pada Allah. Jalan ini, nak lalu jalan ni ala basirah, di atas hujjah yang terang dan nyata. Baik, ulama berbincang apa makna basirah. Ulama tafsir sebut apa makna basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ajak orang balik pada Allah ala basirah, di atas hujjah. Apa makna di atas hujjah tersebut? Atas hujjah tu maknanya hujjah yang diambil daripada wahyu, tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hujjah. Ya Allah, jadi kalau kita fikir untuk memahami kehidupan bersyariat ni, kita kena faham betul-betul apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selamat insya-Allah. Kita selamat apabila kita ikut basirah, hujjah yang saya sebut tadi, Quran dan sunnah Nabi. Pentingnya kita memahami tujuan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam syariat ni. Di antara kepentingan yang pertama sekali itu, dalam memahami tujuan yang ditetapkan oleh syariat ni, kita kena tahu yang pertama bahawa syariat ini sempurna. Syariat ni sempurna. Kerana apa? Kerana di sana ada golongan yang mempertikaikan syariat yang sempurna ini. Sama ada cara dia mempertikai dengan cara yang betul-betul berdepan gini, berkenaan dengan hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, ataupun dia pertikai dengan membuat syariat yang baru, yang dia klaim bahawa benda itu adalah benda yang dalam syariat Islam. Kita panggil buat benda bid'ah. Golongan yang menentang betul-betul syariat ini, mungkin dia daripada golongan kufar, ataupun golongan orientalis, ataupun daripada golongan Islam liberal. Dia lawan, dia mentakwil kesempurnaan agama ini. Agama ni sempurna dah, tapi dia takwil. Seolah-olah macam agama ni tak sempurna lagi, perlu kepada penambahan mengikut akal manusia. Tuan-tuan kena faham, agama ni bukan maknanya satu benda ni, orang ni tengok kau ni, orang ni tengok kau ni. Tidak. Agama ni kita kena tengok macam mana para sahabat memahami perkara ni. Yang mungkin para sahabat tengok daripada sudut ni, yang ni tengok daripada sudut ni, mungkin. Tapi pertama sekali kena faham bagaimana sahabat faham. Kerana
syariat ini keluar daripada mulut Nabi SAW kepada dia dulu nombor satu. Maka marilah mazhab mana sekalipun, sama ada Syafi'i ke apa ke semua ke Ahmad bin Hanbal ke, dia tidak akan lari daripada pandangan para sahabat. Tak lari. Yang jadi masalah, bila dia ambil satu perkara tu, dia buat pandangan dia sendiri untuk membenarkan apa yang dia buat. Contohnya, dia kata bahawa orang mati itu hidup lagi, sebab tu kita kena minta dengan orang mati. Dia ambil ayat bal ahya, dia kata orang mati ni hidup di sisi Allah Ta'ala. Kita kata betul, orang mati itu hidup di sisi Allah. Kalau dia tu awliya, dia tu wali, dia tu mati syahid, betul. Tapi perkataan hidup di sisi Allah tu, cuba tengok macam mana sahabat faham dan macam mana ulama tafsirkan yang itu. Kita kena tengok. Kebanyakan ulama tafsir sebut, hampir majoriti mengatakan bahawa hidup di situ dengan makna hidup dengan cara alam barzakh, bukan hidup dengan cara dunia. Sebagaimana berlainannya seorang manusia yang hidup dalam perut mak dia dengan hidup di atas muka dunia. Sebab alam berbeza. Kita duduk di alam rahim, contoh dah. Mulut kita ni tak pernah dibuka. Mulut kita tutup. Kita duduk dalam air, lingkungan air, dalam sarung. Air yang di tepi tu, sarung dia panggil, dalam rahim mak kita tu, air tu mengawal suhu. Mengawal suhu supaya kita hidup tu dengan suhu yang baik. Sebab kita hidup dalam perut. Dalam tu kita tak main bola, kita tak minum kopi, kita tak makan KFC. Tak. Main bola, minum kopi, makan KFC ni atas muka dunia. Sebab ni alam dunia, tu alam rahim. Lepas daripada alam dunia ni, ada alam barzakh, alam akhirat, permulaan kepada akhirat. Tidak sama sekali tidak serupa dengan alam dunia. Maka hidup di alam barzakh tu tak sama dengan hidup dunia. Disokong dengan hadis Nabi SAW, kalau si mati tu orang yang berkat, wali ke siapa, kau tak kira lah, ruh dia tu Allah Ta'ala ambil, disimpan di illiyin. Ulama tafsir sebut apa dia, ma adraka ma illiyin, apa dia disebut sebagai tempat, disebut sebagai illiyin, tempat yang berhampiran dengan arash. Dibawa roh dia itu dalam karungan burung, tengkolok burung daripada syurga. Ini sebutlah hadis Nabi cerita. Benda tu benda yang gaib, kita pun tak tahu kalau Nabi tak bagi tahu. Sebab apa Nabi tahu? Sebab Allah beritahu pada dia. Nabi pun tak tahu pasal roh-roh ni, kalau Allah Ta'ala tak beritahu. Sebab tu dia kata yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya pasal roh. Roh ni urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum bi ilmin illa qalila. Aku beri ilmu kepada kamu sikit saja. Jadi kawan ni dia kata bahawa hidup tersebut hidup sebagaimana hidup kita. Jadi kita boleh minta dengan dia, nak minta apa boleh minta dengan dia. Celaru tu orang panggil tu celaru. Kalau adalah orang yang ibadah suruh buat pergi kubur, suruh minta di kubur, itu satu ibadah jahiliyah, bukan daripada agama. Itu jahiliyah. Allahu Akbar. Bila saya dengar begini, hak sebut ni orang yang pakai serban juga, hak pakai jubah juga, hak nama ustaz juga, hak mengaji di luar juga. Saya hidup fikir seorang-seorang, saya kata, bismillah. Banyak lagi tugas kita. Saya fikir seorang saya kata, banyak lagi tugas. Minta Allah Ta'ala panjang umur lagi lah. Minta Allah Ta'ala panjang umur lagi. Bukan takut kemati dah. Mati tu mati, semua mati. Tapi nak beritahu bahawa banyak lagi tugas kita masyarakat. Kalau orang begini, anak murid dia pun ramai, pengikut juga ramai. Follower, zaman sekarang panggil follower juga ramai. Kalau beginilah bawa agama, kita tak tahulah anak cucu cicit akan datang tu nak jadi apa, kita tak tahu.
Kita kena terima kasih juga pada alim ulama kita yang terdahulu, yang mari duk mengajar akidah syirik sebut. Sebab zaman orang Melayu situ dia terpengaruh dengan agama Hindu, duk puja pokok, duk berjamu makan. Zaman dulu kan ada jambatan mana tu ada duk tunggu semua situ. Hitam kalau kita lalu tu dia kata sudah. Kita tak jamu dia makan. Jamulah pulut kuning, telur, ayam panggang, beri ke dia. Tak mengusik lah dia tu. Memang dia tak mengusik pasal dia nak suruh kita buat syirik tu, iblis tu. Tu yang dia tak ganggu tu. Kalau bunyi lah sebelah laut zaman dulu, saya ingat lagi belah laut tu bunyi orang panggil, kita duduk pantai. Orang tua-tua pesan, dia kata jangan gila laut, jangan duduk mandilah tepi pantai tu. Dia kata ada nak makan orang tu, dia kata ada orang nak mati. Orang zaman dulu buat apa? Dia ambil lah sembelih kerbau bala dia panggil. Kerbau hak jenis tu warna pink tu kan. Nah, hak comel tu. Dia sembelih tu kepala jamu satu lauk. Lebih lagi makan ke dia sembelih tu makan benda haram dah, kerana dia sembelih tu tujuan untuk selain daripada Allah Taala. Orang zaman dulu ulama kita duk mari, yang pertama sekali duk kata benda tu syirik, tak boleh, syirik tak boleh, syirik tak boleh. Ada orang Melayu tinggal dah benda tu. Ada dah. Alhamdulillah. Kalau orang duk buat juga tu memang kuno lah, kita kata kuno, tak ada dah benda tu. Tak ada dah benda tu. Orang saya duduk kampung, pocik-pocik tua-tua tu dia kata, zaman dulu dia kata, orang kata makan benda tu pecah perut, dia kata, ustaz dia kata, kita dia kata pulut kuning tu dia tak bawah jambatan tu, duduk sekejap kita pergi makan, tak ada pecah perut pun. Dia kata lah tak ada pecah perut apa, kenyang perut kita ada, dia kata. Orang zaman dulu tak ada dah benda, alhamdulillah. Benda tu dibawa oleh siapa dia? Bukan orang agama bawa benda tu zaman dulu tu. Tok Bomo. Jenis hikayat. Jenis membaca sampai jing tanah, jemalan tanah, bukit lekok belakang parai, tu orang Kelantan. Hak gunung balik gunung, hak laut balik ke laut, dia kata. Lah sekali dia kata dengan berkat la ilaha illallah juga dia kata tu. Tapi dia seru macam-macam dulu sebelum mari la ilaha illallah tu. Macam-macam lah. Tak ada dah benda tu. Hak kita bimbang lah ni, mari golongan yang disebut sebagai ulama juga, yang pakaian serupa dengan ulama juga, yang bercakap dalil serupa dengan ulama juga, tapi matlamat dan tujuannya serupa, membawa orang kepada bukan kepada Allah Ta'ala, tapi suruh pergi puja kubur. Jadi kita kena beri penerangan kepada masyarakat. Kalau kita faham syariat agama ni, mudah saja agama ni. Kita ada hajat apa dengan Allah? Allah Ta'ala sebut pada Nabi dia. Segala ibadah yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, bukan pada orang lain. Nabi kata kalau mu ada hajat apa, mu ambil wuduk. Fa ahsanal wuduk. Nabi kata kamu ambil wuduk, memperelokkan wuduk kamu. Sebab kamu nak minta apa-apa, di situ kunci dia. Kemudian mu sembahyang 2 rakaat. Lepas tu mu minta. Sembahyang tu tanda manusia menyerah diri pada Allah Ta'ala. Lepas tu minta. Nak minta tu pula Allah Ta'ala ajar macam mana cara minta, macam mana waktu minta. Ada agama ajar ke tak? Ada. Cara minta dia macam mana? Di antaranya puji Allah dulu. Sebagaimana doa disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduk, ya Allah aku hamba-Mu, banu abidik, aku juga anak kepada hamba-Mu, banu imaik. Semua tu doa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi pada tengah malam. Sebelum minta dengan Allah, istighfar dulu banyak-banyak. Dah banyak-banyak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan hak paling banyak sekali, paling first class sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata.
A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa dia? Sayyidul istighfar. Tu yang paling first. Minta dengan hak paling terbaik ni sebab nak minta hajat. Lepas tu berdoa, waktu nak berdoa pula, waktu nak berdoa. Ambillah tengah malam. Ataupun waktu sahur. Ataupun waktu sedang kita sujud. Siapa dia ajar? Nabi ajar. Boleh kawan ni, mu nak minta apa hajat apa, mu pergi kubur Imam Syafi'i. Mu pergi kubur Tok Wali ni. Mu bagi tahu dia, "Hei Tok Wali, sekalian tolong minta dengan Allah Taala." Oh, gitu. Jadi meswastakan doa. Dia panggil. Itu kerja dia dah, meswastakan doa tu kepada orang lain. Adakah ajaran agama begini? Kalau orang tu hidup lain. Lepas tu dia kata hujah dia guna hujah akal. Ada kata kalau begitu semua orang ni kira syirik ya, minta tolong orang tu tak boleh syirik, minta tolong kawan ni. Dia ada dua tolong ni. Dia panggil tahtal asbab, dia panggil fauqal asbab. Boleh buka Allah kitab berlambak-lambak. Kalau nak buka kitab tu berlambak-lambak disebut di atas sebab dan di luar daripada sebab. Di antara kitabnya Syah Waliullah Ad-Dahlawi, cuba buka. Kita kena ambil ulama yang mana di zaman dia ada benda tu. Dan ulama yang zaman dia ada benda tu, ulama-ulama Pakistan, memang dia berhadapan dengan golongan-golongan sembah kubur ni, dia panggil golongan Berelwi ni, memang dia berhadapan sungguh. Dia tulis kitab khas untuk lawan puak-puak ni. Ada kitab khas. Saya duk ingat kita kena buka kitab ni pula. Sebab budaya ni makin mari di Malaysia. Budaya Berelwi ni makin hampir dengan kita di Malaysia. Dibawa oleh golongan-golongan tertentu. Dia nak apa kita pun tak tahu. Nak tipu orang lah. Allah. Tetua bayarlah anak murid mari bersalam ke Tok Guru ni. Mari bersalam. Bawa duit. Duit ni bawa. Tangan Tok Guru ambil duit. Bersalam dengan dia tu, kalau ada iblis, kalau ada syaitan, kalau ada dosa banyak dalam tubuh tu, dia menggelupur. Dari panah tangan. Balik ni mu kena istighfar, mu kena baca begini. Bacaan hak dia beri tu bukan bacaan hak Nabi. Bacaan hak dia reka sendiri. Berapa banyak orang panggil syair-syair daripada Pakistan memuji Nabi. Dia bukan selawat. Dia tak baca langsung selawat. Dia ambil hal ni. Di antara hak kita dengar, apa nama Allah, nama apa dah penasyid dia tu. Saya pernah dengar iklan dalam TV tu, Jabatan Wakaf negeri mana tak tahu guna dia punya suara. Nama apa dia, nama dia saya lupa. Uwais Qadri. Tu nama dia. Penyanyi tu saya boleh sebut terang-terang. Memang ada. Oh, dia menyanyi syok. Suara dia sedap lagi, kalah penyanyi-penyanyi nasyid Malaysia ni. Di antara dia menyanyi Hamko Bolana Ya Rasulullah, dia sebut. Orang Pakistan kan sebut gitu. Kita dengar sekali terentak macam Hindustan, berangguk kepala ni. Kita kata tak apalah, nasyid kita kata kita tak tahu apa. Macam dengan lagu Hindustan tu lah. Nah, lagu Hindustan tu kan. Dia duduk semayang, dia baca Mere saso he jivan he saraya, dia kata. Dia duduk sebut lagu tu lagu dalam kitab dia tu, tapi penyanyi dia buat lagu Mere saso he jivan he saraya. Kita duduk sebut hal tu sebab tak tahu. Sebab tu kena banyak ngaji Quran lah, kena banyak baca Quran hak kita tak tahu ni. Nah, ni duduk galik gitu, masuk lagi lagu, masuk lagi. Saya dengar sikit-sikit kata ini mari pada Berelwi, ini bukan mari pada tempat kita. Tok Guru pondok kita zaman dulu, walaupun duduk di pondok zaman dulu, kita bercakap kuat dalam masjid ni, nyebaling ngetukak dia pun ada. Buat pakai tukak tu, marah cakap kuat dalam masjid. Tapi Tok Guru hari ni boleh terima orang duduk bergendal dalam masjid. Tok
guru zaman dulu tak boleh terima, bergendam-bergendam ni tak boleh terima, tak boleh. Nah, pakai topi ada sudu tu tok guru dulu tak boleh. Tak tahulah ijtihad dia. Sebab dia tu hidup zaman penjajah. Dia pun tengok penjajah hok pakai topi tak mau beri sama pakaian dengan penjajah tu, dia kata tak boleh tu kerana benci sangat dia pada penjajah. Zaman sekarang topi ni tok guru buat capal pula atas tu. Jual pula. Mungkin satu ijtihad yang baru mungkin daripada tok guru zaman hari ni. Di pondok zaman dulu tu mengaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ngaji. Zaman sekarang kenapa tak buka kitab-kitab tu, kenapa? Tak tahulah, takut tak ada orang nak mengajar ke dan sebagainya. Wallahu alam. Zaman dulu mengaji. Mishkatul Masabih tu mengaji. Pondok. Tok guru zaman dulu. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Sebab tu kita pada hari ni kita nak suruh faham syariat agama ni, kita kena duduk bersama dengan orang yang pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah kita masih berada dalam suasana begitu. Hak pelik-pelik ni tak masuk. Hak pelik-pelik tu tak masuk dalam negeri ni. Hak lain tu tentu dah maksiat. Nah, baik kedai nombor toto apa tu maksiat. Orang panggil tu jelas terang. Nak tinggal pun mudah, tahu maksiat. Hak payah nak tinggal, susah nak tinggal ni apabila benda tu diklaim sebagai agama. Tak ada seorang pun sama ada otak dia waras ataupun tidak mengatakan bahawa ambil tikam nombor toto tu satu ibadah. Ada? Hak tikam nombor toto tu pun dia pun tak mengaku bahawa benda tu ibadah. Semayang juga dia tu. Dia sujud pun ketah tu jatuh. Terbang kat tu imam pun tengok 3, 2, 6 tu imam tengok. Nah, tiba kata semalam baru mimpi ni. Nombor ni. Dia lupa letak dalam poket ni. Tak dalam poket ni masa semayang juga dia, alhamdulillah juga. Tapi dia nak tinggal, dia punya spot toto tu mudah ke tak? Mudah sebab dia tahu benda tu maksiat. Dan semua orang tahu maksiat. Yang susah nak tinggal bahawa satu ibadah yang diklaimkan bahawa benda tu syariat dan agama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu untuk pagi ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Nah, akhirnya saya nak sebut bahawa kita kena betul-betul mengaji dan kita kena betul-betul memahami apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita SAW. Lebih lagi kita berdoa pada Allah lah. Kita berdoa pada Allah hidup di zaman fitnah ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga akidah kita. Jangan lupa untuk kita baca Allahumma a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Doa ni kita kena baca selalu. Bacalah masa-masa mana pun, di antara riwayatnya Nabi baca sebelum daripada salam. Baca-baca. Kenapa daripada dulu lagi Nabi suruh minta masihid dajjal. Kerana inilah dajjal yang baru yang keluar sebelum bos dia besar keluar tu. Keluar anak-anak dia dulu supaya merosakkan agama ini. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi